Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke kelas Cikgu Ashraf. Okay, kelas hari ini agak istimewa. Kenapa? Sebab cikgu gabungkan video yang sama untuk murid tahun 3 dan murid tahun 4 yang cikgu ajar. Kenapa cikgu gabungkan? Sebab kita hari ini belajar tajuk yang sama. Okay, tapi tahap saja yang berbeza. Okay, tajuk untuk hari ini adalah Mari Bunda Nombor. Okay, sebelum tu macam biasa kita imbas kembali apa yang kita dah belajar dahulu. Okay, iaitu susun dan bilang pola nombor. Okay, untuk susun, ingat macam mana? Okay, kita mesti tahu tertib dahulu. Sama ada tertib menaik atau tertib menurun. Okay, bila kita dah tahu tertibnya, macam mana nak susun, okay, ingat macam mana kita banding nombor dahulu. Yang pertama kita bandingkan ikut nilai tempat. Yang kedua adalah nilai digit. Jadi, untuk kita tahu nilai tempat manakah yang berubah. Okay, bila kita dah tahu nilai tempat mana yang berubah, baru kita boleh membilang. Okay, bilang berapa nilai yang berubah. Okay, kita imbas balik macam mana kita belajar dahulu. Okay, lengkapkan rangkaian nombor di bawah. Okay, kita ada nombor 2300, 2310, 2320. Okay, dan yang terakhir kita tak tahu. Langkah pertama kita tahu tertib menaik atau tertib menurun. Okay, tertib itu adalah tertib menaik. Kenapa? Jika kita bandingkan nombor 2300 dan 2320, nombor itu semakin besar. Maksudnya tertib menaik. Bila tertib menaik, kita dah tahu membilang macam biasa. Berapa? Kita tengok dulu nilai tempat mana yang berubah. Rumah ribu masih sama. Rumah ratus masih sama. Rumah sar pun sama. Hanya rumah puluh sahaja yang berubah. Berapa puluh berubah? Daripada sifar kepada satu. Maksudnya berapa puluh? 10. Jadi sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi maksudnya kita kena bilang 10, 10. Jadi nak bilang cara mudah, ambil 2 digit belakang. Sifar, sifar, naik 10, 20, naik lagi 10 jadi 30. Maka jawapannya adalah 2330. Itu adalah susun dan membilang nombor. Cikgu tahu murid-murid tahun 3, murid-murid tahun 4 dah faham tajuk ini. Cikgu harap begitu. Untuk tajuk hari ini, apa yang awak kena belajar? Objektif pembelajaran hari ini adalah murid berupaya membundarkan nombor bulat hingga ribu terdekat. Untuk tahun 3, tahun 4 awak akan boleh bundar nombor bulat hingga puluh ribu terdekat. Apa maksud bundar? Bundar maksudnya kita nak cari nilai yang hampir. Hampir ke mana? Kita nak cari nilai tempat yang terhampir. Ada puluh terdekat, ada ratus terdekat, ada ribu terdekat, dan untuk tahun 4 ada puluh ribu terdekat. Maksudnya kalau puluh terdekat, di belakangnya akan 10, 20 sampai 90. Kalau ratus terdekat, nombor di belakangnya akan 100, 200, 300 sampai 900. Manakala ribu terdekat, daripada 1000 sehingga 9000, puluh ribu daripada 10,000 hingga 90,000. Macam mana? Ada 2 cara untuk bundar. Cara yang pertama, kita boleh guna garis nombor. Contohnya, soalannya, bundarkan 2468 kepada puluh terdekat. Cikgu lukis satu garis nombor. Di hujungnya, perhatikan ada nilai 60, ada nilai 70. Daripada itu, kita dah tahu yang hujungnya adalah puluh terdekat. 2460
2,470. Jadi cikgu dah tulis 2,468 berada di garis nombor itu. Okey, jadi kita bandingkan mana yang paling dekat hujungnya. Okey, tengok anak panah merah, dia bergerak ke arah sebelah kanan. Maksudnya, okey, 2,468 lebih dekat dengan 2,470. Maka 2,468 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 2,470. Okey, itu cara pertama, garis nombor. Macam mana kalau cara kedua? Okey, cara kedua kita boleh menambah pada nilai tempat. Okey, macam mana? Okey, langkah yang pertama kita mesti tahu nilai tempat mana kita nak bundarkan. Okey, contoh tadi dia nak puluh terdekat. Jadi kita bulatkan nombor puluh. Nombor puluh digitnya adalah 6. Okey, selepas itu kita lihat digit di belakang. Okey, tengok pada dialog tu. Jika digit sah ialah 5, 6, 7, 8 atau 9, okey, kita akan tambah 1 pada nilai puluh. Maksudnya dia dah lebih. Jadi kita kena tambah 1. Maka nombor 8, okey, digit sah itu adalah 8. Jadi kita kena tambah 1. Okey, 8 lebih besar daripada 5. Tambah 1 pada nilai puluh. Dan 8 itu kita jadikan sifar. Maka bila kita tengok balik, nilai tempat ribu tak berubah, nombor 2, digit 2. Nilai tempat ratus 4 masih tak berubah. Nilai tempat puluh 6 mesti tambah 1 jadi 7. Okey, 8 itu kita tukarkan jadi sifar. Maka jawapannya adalah 2,470. Okey, ada dua cara untuk bundar. Cikgu lebih suka guna cara kedua. Kenapa? Sebab kita lebih cepat. Tak perlu lukis dan kita tak perlu fikir mana nilai tempatnya. Okey, contoh kedua. Okey, kita guna langkah yang pertama dahulu. Okey, bundarkan 7,392 kepada 1,000 terdekat. Okey, kita guna cara satu iaitu garis nombor. Okey, lukis dahulu rumah ribu. Daripada 7,000 kepada 8,000. Okey, 7,392 berada di antara 7,000 dengan 8,000. Okey, tapi kita tak tahu kat mana. Okey, kita letak tengah-tengahnya 7,500. Okey, maksudnya kita bandingkan. Kita dah belajar tajuk banding. Antara 7,300 dengan 7,500 mana yang besar? 7,500. Maksudnya 7,392 berada kurang daripada 7,500. Okey, bila kita bandingkan, maksudnya 7,392. Okey, bila kita lukis anak panah, 7,000 lebih dekat berbanding 8,000. Maka apabila kita bundarkan 7,392 kepada 1,000 terdekat menjadi 7,000. Okey, cikgu harap awak faham untuk cara yang pertama. Okey, kita tengok cara yang kedua. Cara kedua macam tadi. Okey, kita tengok langkah pertama, cari nilai tempat yang kita nak bundarkan, iaitu 1,000. Kita bulatkan 7 itu. Selepas itu tengok nombor di belakangnya, iaitu digit 3. Okey, jika digit 3, okey, jika digit ratus ialah sifar 1, 2, 3 atau 4. Okey, kekalkan digit ribu. Maksudnya kita hanya perlu tambah sifar. 3 tambah sifar. Kan? Dan digit di belakang itu 9 dan 2, rumah puluh dan rumah sah akan bertukar menjadi 3 itu. Okey, 3 itu kita bundarkan, silap tadi, maafkan cikgu. 3 itu kita 7 itu akan tambah sifar, 3 itu akan kita ubah menjadi sifar. Okey, rumah ratus sifar, rumah puluh sifar, rumah 2 sifar. Maafkan cikgu, kekilafan cikgu. Cikgu tersilap untuk bundar iaitu 1,000 terdekat. Maka 3 lebih kecil daripada 5, kekalkan digit 1,000, 7 tambah sifar jadi 7.
dan rumah ratus, rumah puluh, rumah sa akan jadi sifar. Okey, kita boleh tengok cara yang lebih dekat. Okey, cikgu akan guna untuk langkah ini. Contohnya, perhatikan. Kita nak bundarkan 4,567 kepada puluh terdekat. Langkah pertama, kenal pasti nilai tempat puluh. Kenapa kita nak nilai tempat puluh? Sebab kita nak bundarkan kepada puluh terdekat. Mana satu puluh? Puluh ialah digit 6. Langkah kedua, lihat nombor di belakang. Nombor di belakang nombor apa? Nombor 7. Jika nombor itu ialah sifar 1, 2, 3, 4, maka tambah sifar pada nilai tempat yang dibundarkan, iaitu nilai tempat puluh. Tetapi nombor itu adalah nombor 7. Digit itu ialah 7. Maka kalau 5, 6, 7, 8, maka perlu tambah 1 pada nilai tempat yang dibundarkan. Jadi 7 kita kena tambah 1. 1 dekat mana? Rumah puluh. Jadi kita tambah 1. Langkah ketiga, nombor di belakang, nombor yang kita dah bundarkan itu akan menjadi sifar. Mana? Rumah sa akan menjadi sifar. Maka kita dapat bundarkan 4,567 kepada puluh terdekat. Rumah ribu tak berubah, 4. Rumah ratus tak berubah, 5. Rumah puluh kita ubahkan 6 tambah 1 jadi 7. Dan rumah sa kita tukarkan jadi sifar. Maka jawapannya ialah 4,570. Boleh? Itu kalau puluh terdekat. Macam mana kalau ratus terdekat? Langkah yang sama. Langkah pertama, kena pasti nilai tempat ratus. Kita nak bundarkan 4,517 kepada ratus terdekat. Cari rumah ratus dahulu. Mana digit ratus? Iaitu digit 5. Sekarang langkah kedua, lihat nombor di belakang. Masih sama. Kalau sifar 1, 2, 3, 4 tambah sifar. Kalau 5, 6, 7, 8, 9 tambah 1. Nombor yang kita lihat adalah 1. Kalau 1, kita akan tambah sifar pada rumah ratus. Dan langkah ketiga, nombor di belakang, nilai tempat, nombor di belakang nilai tempat itu yang kita dah bundar tu akan menjadi sifar, iaitu rumah ratus, rumah puluh dan rumah sa menjadi sifar-sifar. Jadi kita dapat bundarkan 4,105 tambah sifar menjadi 5. Rumah puluh jadi sifar, rumah sa jadi sifar, maka jawapannya ialah 4,500. Untuk tahun 3, yang ini yang terakhir, iaitu sampai ribu terdekat. Bundarkan 4,017 kepada ribu terdekat. Ingat, langkah pertama kena pasti nilai tempat yang kita nak bundar, iaitu nilai tempat ribu. Mana satu? Iaitu 4. Langkah kedua, tengok nombor di belakang. Jika sifar 1, 2, 3 dan 4, perlu tambah sifar. 5, 6, 7, 8, 9 tambah 1. Sekarang adalah nombor sifar. Maksudnya kita akan tambah sifar pada rumah ribu. Langkah ketiga, kesemua nombor di belakang. Daripada ribu itu, rumah ratus, rumah puluh, rumah sa, dia akan jadi sifar. Maka bila kita tambah 4 tambah sifar adalah 4, ratus sifar, puluh sifar, sa sifar, maka jawapannya adalah 4,000. Cikgu harap tahun 3 boleh faham sampai sini. Untuk tahun 4 kita ada special sikit. Tahun 4 awak akan kena bundarkan hingga 10,000. Mana satu nilai tempat 10,000? 10,000 adalah yang paling hadapan. Kita nak bundarkan 40,179. Kita dah tahu. Langkah kedua, kita tengok nombor di belakang, iaitu sifar. Sifar kita nak tambah berapa? Sifar kita akan tambah sifar pada nilai tempat 10,000. Maka yang belakang akan menjadi sifar. 4 tambah sifar adalah 4. Rumah ribu sifar, rumah ratus sifar,
rumah puluh sifar dan rumah sa adalah sifar. Maka jawapan yang kita dapat adalah 40,000. Okey, cikgu harap kamu semua faham. Jika ada masalah, boleh WhatsApp pada cikgu. Okey, untuk tahun 3 jangan lupa siapkan tugasan di dalam Google Classroom. Dan tahun 4 macam biasa, tugasan anda di dalam Quizzy. Semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran masa hadapan. Okey, nama cikgu, Cikgu Ashraf. Cikgu harap kamu semua faham dan semoga kita berjumpa lagi. Okay, bye.